Assalamualaikum. So hari ni you guys bersama dengan saya Mat. Kita podcast cakap. Saya host di sinilah. So hari ni bersama dengan saya ada MK daripada. Hai guys, Assalamualaikum semua. Apa khabar? So hopefully semua orang sihat. Okay, so hari ni kita nak bincangkan sikit lah tentang misteri. Ramai orang yang melalui pengalaman misteri, benda yang susah nak digambarkan lah kata orang. Macam-macam orang macam ada pengalaman mistik macam lah, tu. pengalaman mistik kan. Ya, mistik betul. So macam MK lah kan. Apa pengalaman mistik atau misteri MK yang MK tak dapat lupakan sampai sekarang? Actually MK bukan jenis orang yang senang nak nampak, senang nak jumpa alam di sebelah mata ni kan. Alhamdulillah lah kalau boleh tak nak. Tapi like honestly speaking, MK tak pernah pun nampak benda-benda yang pelik-pelik ni. Dia nampak hanya imajinasi bila macam contoh kita tengok cerita hantu kan. Okay. Cerita-cerita yang seram. Pada waktu itu je. Maksudnya macam kita ada rasa ketakutan, kita ada rasa macam tak sedar hati lah. Tapi itu semua mainan daripada apa yang kita tengok tu lah. Terbayang-bayang. Macam terbayang-bayang apa semua tu. And Alhamdulillah bersyukur lah. Sebab kalau boleh tak nak tengok pun benda-benda tu kan. Sebab daripada kecil pun my mom selalu pesan, kalau tengok-tengok cerita yang terlalu teruk sangat rupa dia tu, orang kata end up dia boleh rosak kita punya akhlak. Sebab bila kita nak buat sesuatu, nanti kita akan rasa macam tak sedap lah, kita rasa takut. Contoh kan, kan masa kecil-kecil dulu kita rasa macam bila lepas tengok cerita hantu tu, nak masuk bilik tidur seorang ni, kita rasa macam tak ada orang nak teman ke kan. Walaupun nak pergi toilet kan, nak pergi toilet tu macam bapak nak buka lampu menggigil tu waktu tu lah. So pesanan-pesanan tu yang kita bawa sampai kita kebesar. And honestly speaking MK jarang tengok cerita-cerita seram, cerita-cerita hantu yang terlalu teruk sangat. And macam ada satu pesanan kan, pesanan daripada my younger brother. Dia pernah cakap dia ada ubah satu persepsi bahawasanya bila kita tengok cerita seram, cerita hantu, cerita yang misteri, mistik, yang muka teruk-teruk ni semua, kita ubahkan persepsi kita kepada pembikinan filem tu. Faham tak? Maksudnya macam mana orang sangat-sangat kreatif untuk buat satu cerita yang membuatkan orang rasa takut. So perspektif yang berbeza lah dekat situ. Maknanya kan, kalau kita tengok macam cerita, let's say cerita hantu yang muka sangat teruk, macam mana orang tu make up. Interesting benda tu. Betul. So tukar persepsi, tukar minda kita, InsyaAllah lah kita akan dapat pendekatan yang berbeza lepas kita tengok cerita tu. Maksudnya sudut pandangan, perspektif kita ni pun mainkan peranan yang penting lah. Betul. Otak kan. Ya. Otak, dan lepas tu gunakan akal pula tu. So back to your question tadi. Pengalaman misteri, you guys tahu kan, dulu masa tahun 2018 actually Waze dah ada dah. So ramai juga pengguna Waze ni. Sebelum tu orang ramai guna Maps kan. Ya, Google Maps. Google Maps untuk navigate jalan apa semua. So pengalaman dengan Waze ni lah yang membuatkan antara salah satu pengalaman yang misteri yang terjadi dekat diri MK pada tahun 2017-18 macam tu lah. Tak berapa ingat sangat. That was the time yang MK ingat, sebab tahun 2018 tu MK kahwin. Benda ni jadi dalam setahun sebelum MK kahwin. Okay, so cerita pasal Waze ni, ini memang interesting lah. Waktu tu MK kerja balik lewat lah. MK kerja dekat KL, and MK balik lewat, and there was an invitation. Ada satu invitation daripada masa tu wife to be lah kan. Wife MK yang sekarang masa tu tunang lagi. So ada invitation daripada tunang, sebab abang dia ada buat satu majlis kesyukuran. Majlis kesyukuran yang invite ramai orang. So dalam lebih kurang 20 ke 30 orang macam tu. Maksudnya jiran-jiran, keluarga apa semualah. Orang terdekat orang terdekat dekat Seremban masa tu. Seremban. And nak jadikan cerita, invitation tu
MK pergi sewaktu selepas maghrib. Sebab maghrib dulu, masa dekat highway tu, daripada KL tu maghrib dulu, then start perjalanan tu lah. Perjalanan ke mana tadi? Seremban. Seremban ya. Daripada KL nak ke Seremban. So pergi dekat ada satu NLR tu, solat dulu, dan lepas tu bergerak lah. So dalam pukul 8 macam tu MK gerak. Nak gerak tu, masa sampai ke RNR tu, tanyalah dengan Tuna MK tu. So dia pun bagi location. Dia bagi satu location lah. Dengan tak fikir apa-apa, kita pun terus follow lah location tu. Lepas tu bila follow location tu, yelah sebab MK tak pernah pergi rumah abang Ipar you lah sekarang ni. Abang Ipar tu punya wife, punya parents. So maknanya mak bapak mentua dia lah, rumah mak bapak mentua dia. So tak ada pun dalam kepala ni imagination macam mana rumahnya, apa semua, memang tak pernah tahu. So I was expected macam mungkin rumah kampung lah kan, dekat Seremban pula tu kan, Rumah lama lah, orang lama. Kita tak pernah sampai, jadi tak terfikir pun lah benda tu. So meneruskan perjalanan gunakan Waze lah. So Waze letak kan, lepas tu terus jalan kan. Nak jadikan cerita, sampai dekat daripada highway tu ada satu lorong. So apa yang MK buat, MK masuk lorong tu. Lorong ni agak macam gelap sikit. Kiri kanan hutan, tapi lorong dia lorong kecil je. Oh, Waze tu tunjuk masuk lorong tu? Yes, masuk lorong tu. Dia macam agak off sikit lah, sebab daripada jalan besar apa semua, tiba-tiba je masuk lorong yang kecil tu. Waze tu memang suruh masuk situ. So apa yang MK buat, yelah without thinking twice apa semua, masuk lorong tu. And pada waktu tu MK on call kat WhatsApp tu. Call kat WhatsApp tu, buka call lah Tuna MK masa tu kan. Call dia cakap sayang betul ke jalan ni kan, masuk lorong ni. So what happened was macam you dekat mana ni? That's the first question yang datang daripada mulut dia. Macam you dekat mana ni? Time tu kat mana? Ikut Waze lah. So masa tu kita letak kamera tu ke depan lah, tunjuk dia jalan VC lah, video call. Video call. So tunjuklah dia jalan tu kan. And memang nampak jalan tu kiri kanan hutan yang hijau. Lama kelamaan moving forward tu tak adalah MK bawa laju, tapi bawa macam relax ke depan kan. Santai je lah. Santai. Sebab hutan kan, jalan pun geduk-geduk kan. So tak adalah kita nak speed kat situ. So slowly tu, bayangkan daripada vision kita yang nampak hutan tadi, bila kita move forward ke depan tu, dia jadi macam tiba-tiba je everything tu dia jadi macam hitam putih. So vision MK waktu tu nampak everything is just black and white. Macam mana kalau kita pakai filter hitam putih tu, macam tu lah yang vision kat depan tu. Tiba-tiba dia bertukar? Tiba-tiba je dia macam zup, terus jadi hitam putih. And the interesting partnya, Tunang MK pada waktu tu dia cakap kat mana ni? And dia nampak macam banyak batu-batu. Dia bukan kubur, tapi dia nampak macam banyak batu-batu yang lebih kurang tinggi batu nisan tu juga everywhere. Tapi dia buat batu nisan kan, ada yang bentuk petak macam tu. Lepas tu ada yang bentuk kubah ya, macam batu nisan macam-macam kan. bentuk ada. Macam bentuk lah. Tapi yang ini semua macam batu-batu blok yang tinggi lebih kurang parat pinggang kita tu. And everywhere ada batu-batu. Lepas tu time tu dia cakap you kat mana ni? And apa yang jadi dekat video call tu, dia dah start glitch tau. Oh, okay, I see. Macam tak ada line lah. Line dia macam sangkut lah, apalah. So Tuna MK cakap pada waktu tu, dia kata apa ada terowong tu sempitnya, muat kereta nak lalu dekat depan tu. Lepas tu dia tanya lagi, ni you dekat mana ni? You cakap betul. MK masa tu memang tak ada apa-apa perasaan yang terlintas pun. Macam nak rasa takut pun tak ada, nak rasa, pasal kita tengah neutral kan, kita tak ada fikir apa-apa. And my mission is about to be there, just nak pergi sana je, hadir tu kan. So masa nak masuk terowong tu, kalau betul logik mata kita tengok, sebenarnya memang betul-betul terowong tu memang tak muat kereta. Dia punya gambaran dia
macam mana nak cakap dia macam batu-batu, macam gua kot, macam tu lah lebih kurang. So Dia macam terowong lama ke macam mana? dia terowong Orang lebih kurang tak tahu nak describe macam mana, tapi dulu. dia batu-batu, Okay, macam kereta memang tak logik masuk muat kat situ. Jadi apa yang MK buat, masa tu nak masuk terowong tu dah glitch habis lah. So handphone memang dah tak ada line, tak ada apa semua. And happen to be MK melintasi terowong tu boleh je, okey je, kita lepas je masuk dalam. So maksudnya MK jalan je. Jalan je lah, jalan. And Waze tu masih lagi functioning. Maksudnya Waze tu masih lagi macam Oh, dia tak lost connection dia follow je, okey. Oh, okey. Waze kan, interesting lah Waze tu sebenarnya. So bila dah masuk dalam terowong tu, ada satu perkampungan yang tak berapa banyak rumah sangat. Dia ada lebih kurang, kalau gambaran dia lah kan, you guys akan perasan macam ada 1, 2, 3, 4, lebih kurang dalam 10-15 rumah dekat kawasan tu. And rumah-rumah tu semua adalah rumah-rumah kayu, and rumah orang lama. Kalau kita tengok balik macam zaman-zaman style Piramli macam tu. Rumah yang tinggi-tinggi tu Rumah yang ada tangga untuk naik atas. Dia elak banjir. Dia ada tangga, dia ada tiang, ada bawah lah, ada underground lah bawah tu. So tak ada rasa apa-apa, teruskan juga perjalanan. And masa ke depan sikit tu melintasi satu rumah tu memang gelap lah. So cakap bukan ni lah. And then ada satu cahaya yang sangat terang lah. So I was expecting macam inilah rumah dia kot kat depan ni. Sebab nampak ada orang-orang kat atas beranda yang style lama. And daripada jauh kita tak perasan sangat ada orang, macam mana rupa orang tu. So dalam kepala masa tu kan macam ni lah kot ramai ni. Kita teruskan perjalanan. Waktu tu dah scroll off Waze lah, sebab dah ingat dah sampai kan. So melintasi tu, nak parking depan depan tu segan dah lah. Kita dah macam lewat datang kan. Masa tu dah pukul 9 kot, 9 lebih kat pukul 10 macam tu. Dah lewat sebab majlis tu start, diorang start daripada maghrib jemaah. Lepas tu diorang dah makan-makan apa semua. So dalam pukul 10 tu sebenarnya dah nak habis lah. Segan lah nak parking situ. Segan lah nak parking kat situ kan. So melintasilah rumah tu. So apa yang MK nampak dekat rumah tu adalah orang-orang, ada lebih kurang dalam 7 ke 8 orang, pakcik-makcik. Pakcik-pakcik yang duduk dekat beranda tu. And rupa diorang ni macam orang-orang yang zaman Piramli juga. Ada yang macam duduk makan sirih, pakai kain batik, pakai baju orang kampung style. Lepas tu ada macam pakcik-pakcik yang macam tengah isap ukuk. Nampak orang lepak-lepak lah. Melepak kat tu. And muka dia orang pun tak adalah orang kata mengerikan ke apa, tak adalah. Dia human, biasa lah. Biasa. Pakcik tua duduk melepak kat beranda tu. And masa MK melintasi tu, diorang adalah macam tengok yelah, sebab kita bawa kereta ada lampu. Jadi diorang tengoklah macam siapa ni kan. Siapa datang pula kan. So melimpasi rumah tu, ke depan sikit ada satu pokok tu MK ingat lagi. Adalah rumah-rumah orang di depan tu, ada satu pokok kat situ. So MK parking kat pokok tu tepi. Macam biasalah, parking kat tepi. Nak buka lampu segan time tu. So duduk mengintai kan. Apa yang berlaku lepas tu is basically tengah macam yalah, kita dah lepas ni buka seat belt lah, cool down apa semua kan. Tiba-tiba ada orang ketuk tingkap, tak kan. Macam siapa pula kan. Dah lah gelap. So masa MK toleh tu, MK nampak ada a few orang, dalam 3-4 orang macam tu, orang lelaki yang macam rupa dia macam orang yang baru balik daripada surau. Kalau orang yang baru balik surau kadang pakai baju Melayu, kain pekat. Lepas tu ada yang ada selempang, ada yang ada selendang tu kan. Lepas tu ada orang yang pakai kopiah, ada yang tak pakai kopiah. And that was the time yang kita tak boleh nak describe muka dia terlalu terperinci pasal gelap.
tapi muka orang biasa, tapi tua lah. Kita nampak umur dia dalam lebih kurang 50-an semua tu. So dia cakap dia ketuk tu, MK buka sikit je sebab takut lah juga kan. Ya. Manalah tahu apa Seorang-seorang ke apa pula. kan. So time tu buka tingkap sikit, dia cakap awak nak pergi mana ni kan, dia cakap kan. Lepas tu cakap saya nak pergi majlis ni, ada majlis lah dekat sini, kat atas ni kan. Dia kata lepas tu dia cakap tak apalah, baik awak balik je, ni bukan tempat awak ni, dia cakap macam tu kan. Lepas tu masa tu memang tak ada rasa apa-apa langsung, tak ada apa-apa rasa langsung. Oh ya ke? Lepas tu kita pun macam okey lah. So time tu dah ada rasa sikit macam pelik. Dia tak ada rasa seram sampai nak meremang, tak ada. Dia rasa macam pelik juga pasal cakap tak ada pula ni kan. Waktu Kita tak dah terfikir memang apa-apa betul-betul lah. nak turun ni. So apa yang MK buat, MK pun macam whatever lah, keluar je dari sini. Phone memang tak ada line dalam tu. Nak tengok balik Waze pun tak tahu. So apa yang MK cakap dekat pakcik tu, kalau saya nak keluar kat mana, macam tu kan. Tak apa, adik pusing belakang ni, nanti keluar. Okey lah. So macam jalan tadi lah kot. So apa yang MK buat, MK pun reverse kereta balik. So keluar. And part yang interestingnya, waktu nak keluar tu, jalan nak masuk tu tak ada. Jalan yang first MK masuk tu, ya kita mesti ada agak-agak ingat ada rumah ni balik, ada ni semua tak ada. So kat mana ni? Yang membuatkan MK boleh rasa macam itu tempat keluar kot. Ada unggun api, and dekat situ ada macam barrel yang tong orang ni, tong macam tong minyak besar kan, yang satu peluk tu. Lepas tu ada unggun api, and ada budak-budak muda sikit kat situ. Dia tengah melepak-lepak kat situ. Mak motor lah lepak. Kata mak macam remaja-remaja lah kan. Remaja-remaja lepak situ. So waktu approaching ke tempat unggun api tu, waktu tu MK bawa duit cash. MK ingat lagi, adalah some big amount yang MK tak dekat dalam bag. So kita takut lah, sebab kita bila tengok orang muda ni, yelah darah muda, tempat gelap, anything can happen to us lah kan. So dengan langkah berjaga-jaga, MK collect semua cash tu. Yalah duit nak kahwin kan, masa tu pun tengah tunang. So ambil semua cash tu, letak bawah seat tau. Sebab time tu memang itu yang tergerak, yang terfikir. Ambil semua letak dekat bawah seat. Bag tu memang kosong habis lah. Bag tu kosong kan, letak tepi. So masa sampai kat situ, lepas tu dia kata, bang nak pergi mana ni bang? Kan, budak tu tanya lah. Saya nak keluar kan, nak keluar. Lepas tu dia kata, abang balik abang, ni bukan tempat abang kat sini kan, dia kata kan. Lepas tu okey. Lepas tu dia dekat barrel, jalan tu kecil je, tak besar, muat satu kereta je. So belah sini barrel, belah sini pun barrel juga, and then atas tu ada satu kayu panjang. Dia macam tutup jalan lah kat situ kan. Palang lah. Palang tu lah, tutup jalan lah. Ada seorang mamat ni yang angkat kayu tu. So MK pun keluar. Laluan kecil juga, tapi bukan laluan masuk. Itu memang level lain punya benda lain lah. Maksudnya jalan yang lain, jalan yang aku tak pernah tengok. Masuk balik, memang kiri kanan terus hutan. So approaching ke depan, masuk jalan tu balik. Dan lepas tu memang langsung tak fikir apa. Dalam beberapa minit lepas tu, dalam 2-3 minit macam tu, dah melimpasi ni kan, kita boleh nampak back mirror atas tu. So bayangkan dalam masa 2 minit 3 minit macam tu, yang belakang tadi tu semua dah tak ada. Belakang tadi tu kita tengok back mirror, semua sepatutnya adalah unggun api tu. Unggun api tak ada, apa pun tak ada, hutan je belakang. So dah start sedap lah. Tapi masih tak terfikir benda-benda bukan-bukan lagi. So dia macam pelik lagi. Dia semua ni daripada awal tadi, perasaan dia hanyalah pelik je. Dia tak ada perasaan macam tak terfikir benda bukan-bukan, seramnya, meremangnya, macam takutnya kat tempat ni, tak ada. Dia just macam peliknya, asal pelik sangat ni. Okay, yang lagi best bila lepas keluar tu,
kan jalan kan, dah lah nampak atas, mana pergi yang unggun api dengan budak-budak ni tadi kan. Tak apalah, pergi lantaklah, janji duit aku selamat. Waktu tu kita fikir pasal duit yang cash yang banyak tu lah, baru withdraw nak bagi ke tunang masa tu kan. So dalam beberapa minit selepas tu, dengan hutan kiri kanan ni apa semua, just bayangkan MK tiba-tiba keluar, and depan tu terus highway besar. So just bayangkan highway yang besar tu kan, kiri kanan biasa hutan. So out of nowhere MK keluar daripada hutan tu, naik kereta keluar daripada hutan tu. Time tu bawa kereta apa lah, Saga tak silap, Proton Saga. Sangat lama lah. Tak adalah bang, lama lepas Saga BLM lepas pada tu baru juga kan tu. So keluar tu zrak, terus highway besar. So bila MK tengok tepi balik, daripada mana aku keluar ni? Tak ada, jalan tu tak wujud. So time tu baru ada rasa macam, what is this man? Macam apa benda ni? And then time tu dah dekat highway, dah ada highway kan, baru ada beberapa kereta pintas apa semua. Waktu tu jugalah yang MK pun punya phone dah start ada line. MK terus call balik, cakap, I rasa you salah bagi ni location ni kan, cuba bagi balik. And bila tunang masa tu bagi balik location tu is actually lagi setengah jam daripada tempat tu. Jauh lagi. Lagi setengah jam. And time tu memang macam damn, dah lah penat gila ya, kerja satu hari, lepas tu drive lagi dengan benda-benda tu lagi pelik-pelik kan. Tapi yelah, teruskan juga perjalanan. Sampailah ke tempat tu, and actually bukan kampung langsung. Tempat tu adalah macam rumah teres lah, bukannya rumah kampung. So, Seremban kan. Kat Seremban. Dia quite bandar jugalah sebenarnya kan. Bandar Seremban tu dekat-dekat dengan situ. Rupa-rupanya is another tempat yang MK pergi. And waktu tu sampai, and waktu tu lah baru terfikir yang macam, where was I? Aku kat mana tadi kan? So termenung lah sekejap. Masa duduk tu nak makan pun macam tak apa nak selera sangat waktu tu kan. Faham. Termenung je kan, apa benda lah, aku kat mana siut. Tu lah basically pengalaman yang ni. Okay, yang nak jadikan part tu interesting lagi, location tu MK still ada lagi. So the next few days tu, dalam 2-3 hari lepas pada tu, MK pergi balik tau, tapi waktu siang. Okay. Pergi balik location tu, and location tak wujud. Location? It's in the middle of nowhere. Dia adalah hutan. And sampai dia punya location tu sebenarnya sampai ke highway tu saja. Dia tak ada masuk dalam lagi pun. Dia masa pergi sampai, dah sampai. Kalau bahasa orang putihnya, you have arrived at your destination. So memang tepi jalan tu. So memang MK tengok tepi tu memang tak ada satu lorong pun. Untuk memang tak logik langsung. Dia memang kan highway, tepi tu bukan ada jalan pun. Tepi tu ada longkang ke, ada divider lah, ada bukit kan. Mana ada jalan, tak ada jalan langsung. And bila kita orang tengok teliti, and Tunang MK pun tengok waktu tu, tempat tu kalau dalam map dia memang dekat tengah-tengah hutan yang tak wujud pun tempat tu. Tak wujud. So kat mana tu? So persoalannya kat mana tu? Mana yang MK pergi tu? Kat mana tu? And bila dah lama-lama, over the weeks, over the months, benda tu adalah terfikir balik kan. Macam seram juga sebenarnya cerita tu. Ya, memang seram. Bulu saya meremang MK. And rasa macam first kali lah yang bila kita terfikir benda tu seram, apa yang MK boleh cakap waktu tu, MK rasa bersyukur sebab keluar daripada tempat tu. Betul. Tak semua orang yang lalui benda, mungkin ada orang lain yang kena benda sama macam MK kena. Tapi
jalan cerita yang berbeza. Ya, Kita tak faham. mungkin. Orang lain lain cerita dia, betul tak? Ya, lepas tu lah baru start nak tengok orang tu masuk ke alam di sebalik mata lah, tak boleh keluar lah, this and that lah. Baru tahu. Barulah kita nak Ya. aware pasal benda-benda tu kan. Tapi waktu benda tu berlaku, tak ada rasa apa pun sebenarnya. Tak ada pun rasa macam ui meremang ui takut lah, ui tempat apa ni, tak ada. Dia just benda tu macam sepintas lalu je. Dia tak ada rasa apa-apa. Alhamdulillah, rezeki dah orang kata boleh keluar, yang tak payah nak ni. So kan, selepas MK dah lalui pengalaman tu, adakah MK dah mula percaya dengan benda-benda mistik ni? Dia tak boleh tak percaya kan, sebab makhluk Allah ni banyak dan luas kan. Macam kita fikir kita bukan satu-satunya makhluk yang ada ciptaan Allah dekat dalam dunia ni, bukan kita saja. Ni we are talking about earth lah, Ya. kan, dalam dunia. MK percaya je ada wujudnya benda-benda yang di luar alam, di sebalik mata, benda orang gaib kata lah. kan. Kita kena juga percaya benda tu ada. Tapi kita tak boleh, for me, my personal point of view, kita tak boleh terlalu taksub, dan kita tak boleh terlalu nak mempercayai benda tu. Dan senang cerita tak payah fikir lah pasal benda tu. Kita be real, kita wujud dekat dalam dunia ni in the first place untuk apa? Cukup lah, tak payah kacau orang kan, tak payah kacau benda-benda tu kan. Saya setuju dengan tak payahlah statement, seru-seru lah, macam tu lah kan. So cukup lah. Macam sekarang MK dah ada MK punya family, MK ada MK punya kawan, MK ada MK punya business. So kita layan je, and apa-apa berlaku pun adalah tentang cerita kita tau. So kita susun lah cerita kita balik. Kalau kita nak berada dalam kepercayaan mistik, kita akan bawa benda tu. Macam orang putih cakap lah, what you focus on will expand. So dia akan expand lagi kan. Macam tu lah. Okay, faham. So MK ada tak apa-apa kata-kata nak bagi kat diorang ni lah, mana tahu diorang pun mengalami benda yang sama, ataupun jika diorang mengalami benda yang sama, apa yang diorang kena buat? Ada apa-apa nasihat tak nak bagi? Sebenarnya dekat dalam, bagi MK tak adalah nasihat yang macam tok nenek punya nasihat. Tapi bagi pendapat MK lah kan, kita dalam diri kita ni kena ada satu amalan lah. Maksudnya amalan yang, of course, kita as a Muslim, kita kena selalu berzikir, ingat Allah, kita baca Quran. Kalau tak banyak pun, sikit kenalah ada amalan. At least lah pergi ke mana-mana. Ni salah satu daripada amalan MK. Ke mana pun MK pergi, bila MK balik, masuk je pintu tu, MK akan baca 3 kali Qul Huwallah, and then MK akan baca surah An-Nas. So baru masuk. Ada juga orang kata dulu kan, orang tua-tua kita kata, kalau balik jangan terus balik rumah, singgahlah kat mana-mana dulu. Kata kan, pergi kedai ke, jangan betul. terus. Ada juga orang, tapi MK tak naklah percaya 100% benda tu. Dan tak adalah aku tak percaya, aku just neutral je. Tak adalah nak fikir kena buat ni, tak. Tapi amalan MK, sebelum MK masuk dengan langkah kanan tu, semasa di luar tu, baca Qul Allah 3 kali, baca surah Nas, and nawaitu, jangan ada pun apa-apa masuk dalam rumah. Itu salah satu amalan yang MK buat lah. And of course, benda-benda lain kena ada amalan lah. Bila kita ada amalan, kita ada kepercayaan, kita ada belief. Bila kita believe, kita kena ingat satu je lah, whatever we do it for Allah. And apa-apa yang datang kat kita tu semua basically ujian lah, ujian daripada Allah juga. Macam tu lah. Maksudnya semua benda yang berlaku ni ada hikmah lah. Ada je So you guys yang tengah tengok ni, ingat macam MK cakap, kita kena sentiasa ada amalan dalam diri. Mudah-mudahan bila kita kena benda yang sama macam MK kena, kita dah tahu apa nak kena buat. Tak banyak, sikit pun jadi lah orang kata kan. Ya, sekurang-kurangnya ada baca lah. 3 kul pun okey. Betul. Al-Fatihah pun okey. Betul. Itu je. Itulah
So hopefully kepada siapa-siapa yang tengok ni, if you guys ada apa-apa komen, you guys boleh komen. Mungkin you guys ada pengalaman yang you guys sendiri rasa and mungkin lagi ekstrim daripada apa yang MK rasa, silakan, we are open. Pengalaman ni setiap orang berbeza, macam Mamat cakap tadi. So and jangan lupa untuk subscribe, and also kepada siapa-siapa yang tengok ni, andai katalah you guys nak cari tempat podcast, so I think cakap ada untuk you guys. You guys boleh cakap je apa yang you guys nak cakap. Kita punya tagline, cakap je. Alright. So Don Studio sentiasa ada dekat you guys, and tolong like, comment and share, and share kat kawan-kawan kita punya podcast Cakap by Don Studio. Ciao. Jangan lupa subscribe.